Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk hari Ahad 22 hari bulan 8 2021 bersamaan dengan 13 Muharram 1443. Ini adalah merupakan siri yang ke-26 dalam tanya jawab kita. Soalan yang pertama, adakah mengusap kepala anak yatim Allah ampunkan dosa sebanyak rambut yang ada pada anak yatim? Adakah ini riwayat yang sahih? Ditanya tentang riwayat. Kelebihan mengusap kepala anak yatim ataupun jamuh kepala anak yatim, ada beberapa hadis yang saya ambil dalam kitab As-Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah wa Ad-Da'ifah. Dia kata ada beberapa hadis, tapi hadis ini dhaif, tidak sahih. Khairu baitin fil muslimin, sebaik-baik rumah bagi orang Islam itu rumah yang ada anak yatim, yang dibuat baik padanya. Bukan buat rumah anak yatim diseksa anak yatim, jangan. Ni ada orang tular kan, kita kata wallahu alam lah. Kita tak boleh nak campur sebab kita tahu, tapi ada orang kata buat rumah anak yatim tapi hina budak ni. Nanya. Tuan-tuan kena ingat, dosa jaga anak yatim pahala besar, tapi kalau buat naya ke anak yatim lagi berat dosa dia. Jangan main-main, jangan cuba ambil kesempatan buat rumah anak yatim untuk nak kumpul duit je. Ini sangat berbahaya. Hadis yang kita ni, yang dia tanya tadi, siapa dia sentuh kepala anak yatim kerana Allah Ta'ala, maka bagi setiap rambut atas kepala budak itu hasanat. Hadis ini dhaif. Dalam kitab Dhaif At-Targhib wa At-Tarhib mengatakan dhaif hadis ni. Tidak sahih, tapi tak salah. Tidaklah kata hadis tu maudhu'. Kalau nak pergi gosok kepala, gosoklah, tapi jangan gosok saja. Selepas gosok tu bagilah dalam poket tu. Ni pakai gosok ya, gosok boleh pahala dah. Lepas tu baliklah. Namun begitu terdapat hadis sahih yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku dengan orang yang jaga anak yatim dalam syurga begini. Mana rapat. Ini hadis ini sahih. Rawahul Bukhari. Hadis sahih yang kedua tentang anak yatim. Qala as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Siapa berusaha untuk memberi bantuan kepada ibu tunggal. Biasanya ibu tunggal ni ada anak yatim. Siapa dia berusaha, orang ni kal mujahid fisabilillah, pahala dia macam orang pergi berjihad pada jalan Allah. Ini kita ambil. Hadis ini juga rawahul Bukhari wa Muslim. Kan? Jadi ada juga hadis lain lagi. Menarik hadis ini, walaupun dia kata dhaif tapi hasan li ghairihi, maknanya dengan jalur yang lain boleh naik darjah baik, sanad dia baik. Nabi kata apa? Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, hati saya ni kerah Rasulullah. Zikir pemalas, kalau berdoa tak nak menangis. Bagaimana saya nak buat? Tak dengar tuan-tuan. Nabi kata, mu nak lembutkan hatimu? Dengar. Kamu nak lembutkan hati? Ya. Kamu nak minta Allah Ta'ala kabulkan hajatmu? Ya. Nabi kata, irhamil yatim. Kasihanilah anak yatim. Wamsah ra'sahu. Gosok kepala dia. Wa at'imhu min ta'amik. Nabi tak berhenti setakat gosok kepala saja. Nabi kata, berilah makanan yang kamu makan. Kamu suka makan apa yang kita makan rumah kita, suka makan apa? Nasi mandi ke apa dia ke? Bagi yang tu. InsyaAllah Nabi kata, hati kamu jadi lembut, hajat kamu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana adalah hadis ni,
kau gosok kepala anak yatim dengan bagi derma, bagi makan ini menyebabkan hati kita jadi lembut, hajat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi eloklah kalau kita ada anak yatim, jaga baik-baik. Kalau tak ada anak yatim, pergi beri bantuan ke rumah awak yatim dengan niat kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah kita nak lembutkan hati. Ini tip besar ni. Tapi yang pelik-pelik janganlah. Cuma untuk maklumat pandangan peribadi saya. Pandangan peribadi ni bukan syarat. Tak payah bawa anak yatim ni keluar daripada kelompok dia. Dia ada setengah orang ni dia bawa anak yatim pergi hotel besar-besar. Bagi makan mewah-mewah satu malam tu. Kemudian setahun lagi duduk main dalam rumah. Lebih baik daripada belanja habis berpuluh ribu untuk bawa ke hotel tu. Lebih baik kita bawa anak yatim ni, kita bawa makanan dua belanja besar tadi, kita repair rumah dia cantik, lebih baik daripada duk habiskan. Bahkan anak jiwa anak yatim, sedihnya aku, orang lain ada ayah boleh mari hotel makan, aku tak ada ayah, tunggu orang bawa setahun sekali, 2 tahun sekali. Kenapa kita nak keluarkan dia daripada kebiasaan dia yang sudah dia tenang di sana. Baik, soalan dalam kitab Perisai Muslim yang di PDF tu, muka surat bab 129 mengenai istighfar dan taubat. Dia kata tak ada pun tentang solat sunat taubat. Kita kata dalam kitab Perisai Muslim tu dia bukan bawa semua. Sebab tu dia bawa dalam kitab Perisai Muslim. Dalam bawa Perisai Muslim tu Nabi kita SAW ajar supaya kita istighfar 70 kali, 100 kali. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Nabi kita ajak. Doa solat sunat ni apabila kita bersalah dengan satu kesalahan yang kita nampak lah. Kalau kita nak kira salah ni memang kita bersalah sentiasa. Tak ada dosa besar, dosa kecil memang akan berlaku. Jadi tidak menjadi satu budaya solat sunat taubat. Tapi bila kita rasa kita bersalah hari ni, itu baru kita solat taubat. Ni kita ni masalahnya kitanya asyik duduk solat taubat perdana je. Allahu akbar. Surau mari dia panggil ustaz yang suara sedap gak, selalulah semangat lalu dah kan. Dengan menangis-nangisnya balik gitu juga jadi perangai. Tak ada apa. Jadi solat sunat taubat tu ada hadis yang Nabi sebutlah dalam Sunan Abi Daud. Nabi kata apa? Ma min abdin yuznibu zamban. Mana-mana orang yang berdosa, kemudian dia ambil wudu, kemudian dia solat, kemudian dia minta ampun, insya-Allah Tuhan ampunkan dia. Tapi kita kata bukanlah satu budaya kena solat taubat setiap hari, setiap malam. Solat sendiri itu, solat sunat qabliyah, ba'diyah, berjalan ke masjid, itu pun sudah dikira menghilangkan dosa-dosa kecil kita. Adapun kalau terjebak dengan dosa besar, kita taubatlah. Baik. Orang tanya, waktu solat taubat bila? Dia kata yustahabbu, ini dalam kitab kita ni. Yustahabbu, sunat menunaikan solat ini inda azmil muslimi ala taubati minaz zambi. Bila seorang tu buat dosa, kemudian dia berniat nak taubat. Contohnya hari ni, awak pergi ke pejabat bank, pergi tutup akaun riba. Semua akaun kita yang terlibat dengan riba, saham ke, akaun saving ke, apa benda, akaun peribadi ni, pelaburan kita semua kita pindah ke Islami. KWSP kita ke apa, pindah ke Islami belaka. Dan duit-duit yang riba yang lebih-lebih tu kita ambil, kita bawa ke tempat-tempat yang awam. Maka ketika itu eloklah kita balik rumah, kita berwuduk, kita niat sunat taubat kerana perubahan daripada akaun yang riba kepada Islami. Kita tahu itu dia panggil, maksudnya ada satu masa yang kita berazam taubat. Ketika itu kita buat. Soalan yang keempat, zaman PKP ni tak boleh pergi solat jenazah. Kerana tak boleh berkumpul dan kita pun takut. Terutama sekali mayat itu sendiri pula mayat yang kena COVID. Bagaimana kita nak buat? Bolehkah kita solat sunat solat ghaib? Kalau tak boleh pergi, boleh solat ghaib ataupun solat di kuburan. Dan apakah, ni soalan lagi, banyak soalan dia ni. Apakah kita boleh pahala satu qiraat
kan dalam hadis dia galakkan solat jenazah ni, siapa solat jenazah boleh satu qiraat, satu bukit pahala. Dapat ke tidak? Kita kata jawapan ni alhamdulillah saya dah jawab baru ni. Cuma para jemaah agak susah sikit lah. Kita nak buat keputusan muktamad. Maka saya tengok dalam fatwa wilayah sudah keluar garis panduan ini. Dia kata boleh kita solat ghaib. Mana kalau kita nak pergi tak boleh, SOP kata tak boleh rentas daerah. Tak boleh nak pergi. Tak usah pergi ya. Solat jenazah ghaib lah di rumah kita, keluarga kita mati. Yang kedua, ataupun setelah selesai pengebumian tak ada dah orang ni tak bercampur dengan orang, kita pergi kubur, solat atas kubur. Boleh. Cuma timbul soalan tentang nak solat atas kubur ni lama mana tempoh. Jadi lama juga tempoh tu. Al-Imam Al-Bukhari Imam Nawawi rahimahullah taala dia kata dibolehkan solat ke atas jenazahnya sehingga tempoh 3 hari. Ada ulama kata selama mana jasad tersebut tidak reput. Mana kita tahu dalam kubur kan. Ada yang mengatakan jenazahnya tempoh selama sebulan, atau ada kata tempoh selama-lamanya. Khilaf lah di sini. Wallahu alam. Jadi ada jemaah ni bila kita kata khilaf, dia kata bagaimana kita tak mau khilaf. Ulama sudah khilaf, macam mana saya tak mau khilaf. Ana ceritakan benda khilaf jadi. Boleh. Dan solat atas kubur boleh kita pergi dalam masa yang telah disebutkan tadi. Cuma kita kena ingatlah, solat atas jenazah ni doa. Asah dia doa. Jadi kalau ada orang solat dah di sana, kita pun tengok dalam gambar orang solat, lepas adalah fardu kifayah. Kalau tuan-tuan tak solat pun tidaklah menjadi kesalahan. Kita doakan kepada si mati. Doa duduk di mana-mana pun sampai. Alhamdulillah. Soalan yang kelima, saya mengimamkan solat. Jadi imam solat di rumah musim PKP lah. Makmum sayanya ibu dan isteri. Dua. Makmum dianya wanita belaka. Tiba-tiba takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala-nya saya terbatal wuduk. Jadi apa yang diperlukan apa perlu dilakukan oleh ibu dengan isteri saya tadi? Jawab dianya, para pelajar sekalian, tak batal. Kalau imam batal solat, dia keluar daripada solat, makmum tak batal solat. Makmum boleh teruskan solat. Dia detail soalan ni sebab apa? Kalaulah di belakang dia ada laki-laki lain, maka orang yang di belakang kena naik ganti imam. Tapi ini semuanya wanita. Jadi kita boleh teruskanlah, boleh teruskan saja solat. Masing-masing solat sudah, maknanya yang pentingnya jawapan kita yang pertama, imam batal solat, makmum tak batal. Sebab dia itu batal peribadi dia je. Dia tahu dia batal, dia keluar daripada solat. Jadi kita teruskan solat kita sampai sudah. Alhamdulillah. Soalan yang keenam, apabila masjid buka nanti, saya pergi masjid, saya nak solat tahiyatul masjid dulu sebelum sunat qabliyah. Boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Awak pergi awal lah ke masjid. Apa susah? Saya rindu ni ustaz ni, nak pergi masjid ni, nak solat tahiyatul masjid dulu sebagai menghormati masjid. Kemudian baru solat qabliyah. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, kita dengan ibadat ni bukannya boleh main sentimen, perasaan. Ibadat ini ittiba, ikut dalil. Jadi Nabi beritahu, bila sudah azan, kita masuk dalam masjid, kita solat qabliyah. Bila solat qabliyah, solat sunat tahiyatul masjid, automatik duduk di bawah dia. Kalau nak solat juga, tengok keadaan lah. Kalau dah masa tu ada lagi, boleh je solat. Cuma anak kata, kalaulah saudara atau saudari yang bertanya ini memang rindu sangat masjid, pergi awal lah. Belum orang azan tu kita pergi masuk masjid, tahiyatul masjid. Selepas orang azan nanti kita sunat qabliyah. Boleh je dua-dua. Alhamdulillah. Ini di antara soalan yang menunjukkan orang itu sudah rindu dengan masjid.
Banyak hari tak pergi masjid ni, kita rindu dah masjid kan. InsyaAllah. Kita kata insyaAllah. Soalan yang ketujuh. Imam baca surah yang panjang selepas Fatihah. Saya tak faham. Kalau kita faham, kita kena dengar. Iza quri'al Qur'an fastami'u, dengar. Tapi ni saya tak faham. Kalau dengar juga mengantuk. Boleh tak saya perbanyakkan doa dalam hati mohon keampunan selama tempoh itu? Kita kata kalaulah memang tak faham, dia sepatutnya kena dengar. Tapi kalau kita dengar pun tak faham, kita nak doa dalam hati, bolehlah. Tapi jangan keluar dari mulut sebab kita kena dengar. Tapi, yalah, payah juga kita nak kata. Dia kata dia tak faham. Sepatutnya kena dengar. Wallahualam, kita kata bolehlah insya-Allah dalam masalah ini. Soalan yang ke-8, surat yang dikirim oleh Sulaiman kepada Balqis dalam bahasa apa? Saudara yang bertanya tengok balik kepada tafsir kita tadi. Alhamdulillah saya sudah jawab. Kan Sulaiman ada kemungkinan banyak bahasa, mungkin Sulaiman tulis dengan bahasa asal dia Ibraniyah, ataupun diterjemahkan, ataupun memang Sulaiman hantar surat dengan bahasa Arab Qahtani, wallahu alam. Ini di antara soalan. Kalau nak tahu yang ni, buku cerita Israiliyat memang banyak. Dalam buku saya ni, buku yang saya baca ni bukan saya tulis. Israiliyat dan hadis palsu dan kitab tafsir. Banyak juga cerita tentang Nabi Sulaiman dalam ni. Tuan-tuan boleh bacalah. Soalan yang ke-9. Menarik soalan ni. Dengar baik-baik ni. Pihak muslimat. Soalan menarik. Dia kata apa? Saya nak tanya Ustaz. Silakan. Adakah saya derhaka kepada suami kalau suami suruh saya suntik vaksin tapi saya tak mau? Sudah. Derhaka atau tak derhaka? Kita kata puan, suami awak sayang awak. Dia tak mau awak cari terima resiko. Sekarang ni pula Allahu Akbar, kita minta selamat, kita dan keluarga kita, orang kita sayangi, semua orang Islam ni selamat insya-Allah. Ramai kawan-kawan kita ditidurkan bila kena attack COVID ni. Dia punya paru-paru dia kena attack, pernafasan dia tak kuat, akan ditidurkan. Saya bila dengar kawan kita akan ditidurkan, Allahu Akbar, kita berisau, bimbang. Ada orang yang tidur sampai ke dalam kubur. Jadi cik abang sayang awak, kenapa awak tak sayang dengan dia? Maka arahan suami yang tidak berbentuk mungkar dan maksiat, maka isteri kena ikut. Ada juga alasan dia, saya tak boleh Ustaz, alergik. Kalau alergik ke apa benda, bukan awak yang tentukan, doktor yang tentukan. Doktor tengok memang tak boleh, tak boleh lah. Dia sendiri lebih pandai daripada doktor pula. Rupa-rupanya dia takut dengan jarum, ataupun dia terpengaruh dengan jarum anti-vax. Ni buat-buat anti-vaksin ni, dia punya jarum dia kuat. Yahudi sana, Yahudi sini. Aduh. Kita berpening nak jawab. Jadi saya kata nasihat saya lah. Saya tak katalah puan derhaka kepada suami. Sebab tak ada pula nas dalam Quran dan hadis suruh buat. Cuma kita kata seeloknya, kalau suami sayang dengan kita, dia suruh pergi vaksin sebab dia sayang dengan awak. Pergilah vaksin. Dia nak selamat, dia nak isteri pun selamat. Tak, kita kata kita selamat, kita nak orang lain juga selamat. Itu bahasa gaya bahasa kempen vaksin. Wallahu a'lam. Soalan yang 10. Apa hukum like di media sosial gambar orang tak tutup aurat? Jawabnya berdosa. Orang yang tak tutup aurat menyebarkan gambarnya sendiri berdosa. Kita yang tukang sebar juga berdosa. Like sama juga. Sebab itulah saya duduk tengok hari ni, kita kadang-kadang tak perasan. Tak perasan. Kita nak sebar benda, maklumat, tapi kita pergi sebar gambar-gambar yang tak patuh syariah ni, tak lulus pos pakum syariat dari sudut pakaian. Bahaya. Saya pun tengok ustaz-ustaz kita ni bila dia forum,
dalam TV ke, dalam internet ke, sebelah dia wanita, tak kira lah pakar apa pun, tak tutup aurat. Dia ambil gambar dia, share sekali. Kita kata, bang Ustaz, awak pergi share gambar orang tak tutup aurat. Kenapa? Oh, saya nak tunjuk apa? Tunjuk cerita je lah, tak payah tunjuk gambar. Kalau dia sendiri yang share di Facebook dia, cerita lain. Kita tu kan share. Hati-hati tuan-tuan, jangan mudah, jangan pandang mudah. Waktu saya tegur, ada pendakwah masuk dalam TV, beradak dengan wanita pengacara ataupun ni yang tak tutup aurat. Bukan apa, saya bukan dengki dengan sahabat saya masuk TV. Saya juga pernah masuk dalam TV. Sekarang ni pun TV kita sendiri, TV Abu Anas dah. Nak masuk TV kerajaan, TV payah kena pergi dia punya studio jauh. Musim-musim Covid ni susah. Kita tegur supaya tidak jadi normalisasikan budaya-budaya orang tak tutup aurat ni duduk sebelah ustaz macam selesa je kita. Itu yang kita tegur. Tapi kenapa pula sahabat marah dengan saya? Kalau sahabat rasa betul dah itu, teruskan. Cuma saya tegur secara umum. Ni ada setengah orang ni bila dia buat salah di publik, bila kita tegur di publik juga dia marah. Dia kata, Ustaz kenapa tak PM saya? Engkau buat letak di Facebook tu, semua orang tengok, ribu-ribu sudah orang tengok. Engkau tak PM pula, letaklah di PM sendiri. Gambar-gambar orang itu baru betul. Kan? Baik. Cakap orang marah. Kita tak cakap orang tanya. Ini masalah. Jangan sebarkan gambar-gambar tak tutup aurat. Tak kira lah gambar siapa pun. Kalau nak sebar juga, pakaikan hijab dulu dia. Kita ambil gambar hijab, kita pakaikan dia, post. Tak apa. Atau blurkan gambar orang yang tak tutup aurat tu. Soalan yang ke-11, saya nak tanya tentang solat fardu yang ditinggalkan semasa muda dulu. Disebabkan kejahilan, kurang ilmu, lara, macam-macam. Kita kata na'am. Dalam masalah qada solat ni, majoriti ulama Islam ittafaqu. Mereka mengatakan kalau kita tinggal solat dengan terlupa, dengan tertidur, wajib kita kena qada dan tidak berdosa. Cuma adapun dari sudut qada solat yang lama-lama, majoriti ulama, fajumhurul ulama mengatakan wajib qada solat. Ada sebahagian yang kata tak wajib, cukup dengan taubat. Tapi saya pilih pandangan yang sederhana, dua-dua kita pakai. Tuan qadalah solat yang lama-lama dan tuan juga solatlah sunat yang semasa. Maknanya kita qada yang lama, kita buat yang semasa. Apa maksud ni? Abu Anas jelas sikit. Maksudnya solat sunat yang bersifat harian, seperti projek mega kita tu, solat sunat qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian qabliyah asar tu ada juga hadis, qabliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu solat sunat muakkad kita buat. Lain daripada tu qada. Masya-Allah Ustaz, nak qada di masjid ni, orang tengok, awak qada subuh. Sama juga 2 rakaat, jangan angkat dah. Waktu nak kunut, kita kan mazhab Syafi'i kena kunut, tak payah angkat tangan kunut, diam gitu ya, sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa sallallahu. Cukup dah. Bukan mesti kena panjang-panjang, fa innaka taqdi, tak payah. Itu dipanggil. Maknanya kita jamak di antara qada dan tunaikan sunat yang bersifat harian. Wallahu alam. Tak boleh Abu Anas. Pandangan Abu Anas ni bercanggah dengan ustaz lain. Dia kata ustaz lain kata siapa dia ada qada tak boleh solat sunat. Saya kata jangan ya akhi. Nanya kawan kita ni, tak solat sunat pak tua lah dia ni. Qada tak habis. Nak habis tak tahu berapa. Adah. Kita buat sambil kita, dengan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan taubat kita. Dan Allah Ta'ala terima ibadat-ibadat kita yang lain. InsyaAllah. Soalan yang seterusnya yang ke-12. Apakah pengajaran daripada hadis Nabi SAW? Nabi kata apa? Antum syuhada'ullah fil ardi. Hadis ni panjang. Nabi kata apa? Satu hari orang bawa jenazah depan Nabi. Bawa lalu jenazah. Hadis ni dalam Bukhari. Bila bawa jenazah, fa'asnau alaihim. Sahabat-sahabat puji jenazah ni. Dia kata dia ni orang baik ni Rasulullah ni. Nabi kata wajabat
dia akan dapat apa yang kamu sebut tadi. Mu kata dia ni baik, insya-Allah dia akan dapat syurga. Mari hak lain pula, orang kata dia ni tak baik ni. Biasanya sahabat-sahabat ni berani kata tak baik ni kalau si mati tu munafik, orang munafik. Dia kata ni tak baik. Dia kata wajabat. Jadi orang kata apa wajabat ni apa? Faqala Umar, ma wajabat. Umar kata apa dia wajabat tu? Mana dia dapatlah. Nabi kata hadza asna ali khairam, ini yang kamu puji, maka dia akan dapat syurga. Sebab kamu ni tahu apa yang dia buat. Ia ni kamu kata dia jahat, dia akan dapat neraka sebab kamu tahu yang dia buat. Jadi kata di para ulama Islam, panjang hadis ni, dalam tafsir hadis seperti Ibnu Hajar dan lain-lain, dia kata kita kena jujur dengan saksi kita. Antum syuhada Allah fil ardi. Kamu ni saksi Allah Ta'ala atas muka bumi. Kalau kita kenal sungguh orang ni baik, soleh, solihah, orang warak, kita puji dia, tak apa. Kita kata alhamdulillah setakat yang saya kenal. Setakat yang saya kenal, orang ni baik. Dia tak pernah kutuk orang, tak pernah puji orang, dia tak pernah teruk orang, dan dia pun banyak tolong orang. Kita puji kebaikan yang dia buat, yang kita tahu. InsyaAllah mudah-mudahan dia dapat syurga dengan sebab kebaikan yang dia buat. Boleh. Tapi kalau kita tak tahu, kita pergi puji juga, sentimen kata orang, perasaan je, orang duk puji belaka, kita puji juga. Jangan jadi saksi palsu kita kepada orang tu. Ini kita bimbang hari ni, kita ni saksi palsu. Orang yang kita suka, kita pun puji. Dalam siri yang lepas Aina ada sebut, kadang-kadang kita ni puji melampau. Oh, ini bidadari syurga, ini ahli syurga. Jangan. Jadi kita kena elok. Kalau kita tahu, kita puji orang ni bagus. Tapi jangan puji lakonan ataupun buat-buat. Jangan. Saya dulu, bila kita pergi solat jenazah, orang mati di kampung-kampung, ada sebagai imam ni paksa orang. Selepas solat jenazah, dia berpaling tengok, tuan-tuan, apa yang kita saksi atas mayat ini? Baik. Apa yang kita saksi mayat ini? Baik. 3 kali tanya. Saya pun tanya orang sebelah tu, awak kenal ke mayat ni? Dia kata tak kenal. Habis yang kau jadi baik tu, macam mana kau tahu? Orang kata baik ke? Baik lah. Itu saksi palsu nama dia, tuan-tuan. Kita nak saksi ni, kita kena betul-betul kita kenal, baru boleh jadi saksi. Baru kita boleh jadi saksi. Sebab itulah kata di para ulama, hadis ini dalil bahawa apabila orang tu puji, kita nak puji orang ni bukan sebarangan. Allah Ta'ala yang bagi campak dalam hati kita nak puji dia sebab kita rasa dia baik kan. Tapi cuma kita sendiri jangan puji kerana orang puji, kerana orang duk tular-tularkan cerita-cerita dia, kita pun puji juga lah. Kita nak puji orang biar kita tahu memang orang tu buat baik, baru boleh puji. Kalau tidak, kita jadi saksi palsu. Dan akidah Ahlus Sunnah, dengar tuan-tuan, saya tutup di sini. Mudah-mudahan lepas ni tak ada orang tanya lagi lah soalan ni. Baru ni tanya panjang dah kita huraikan. Tak boleh kita letakkan orang ni ahli taita ahli syurga ataupun taita ahli neraka. Orang ni orang syahid di sisi Allah Ta'ala, tak boleh. Jadi kata di ulama Ahlus Sunnah mengatakan annana la nashhad li ahadin bi jannatin wala bi jannah. Kita Ahlus Sunnah ini kita tak menjadi saksi bahawa orang ni ahli syurga, ahli neraka, tak boleh. Kita kata kita mengharapkan. Saya saksi orang ni buat baik sekian. Boleh. Kalau kita tahu. Kalau tak tahu, diam lebih baik daripada duduk menjadi saksi palsu. Tapi kalau yang macam dipaksa oleh imam-imam tu, apa kita bersaksi atau mayat ini baik, kita pun tak kenal mayat, itu saksi palsu nama dia. Jangan tuan-tuan, over tak boleh. Kalau kenal semua, puji sepatut-patutnya lah. Jangan puji melampau, ada setengah orang ni puji lebih-lebih lah. Kita puji setakat yang kita tahu. Alhamdulillah. Soalan yang ke-13, jika masuk tandah kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk masjid, masuk kanan, keluar kiri, masuk rumah macam mana? Jawabnya masuk rumah boleh, ada ulama katakan boleh kaki kanan, boleh dua-dua. Tapi dari sudut Nabi SAW, Nabi kita yuhibbut tayammum. Nabi kita suka kanan dulu. Maknanya bermakna Nabi kita suka mula kaki kanan, pakai selipar kaki kanan, melangkah kanan. Jadi elok je lah. Sebab rumah kita ni sama je. Keluar masuk kita kata anggaplah rumah tu sama je.
Dulu dalam rumah kita ada rahmat, keluar rumah pun cari rahmat, insya-Allah. Tapi masjid berbeza, masuknya keluar, tandah pun berbeza. Cuma ada sedikit masa pula panjang, kalau kita huraikan jadi panjang. Ulama kata kalau kita nak keluar dari rumah nak pergi masjid, kaki kanan ke kaki kiri? Sebab nanti masjid masuk kanan. Kita kata wallahu alam, yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, kita gunalah kaki kanan dalam perkara-perkara lain daripada tandas. Wallahu alam. Soalan yang ke-14, adakah boleh wasiatkan harta kepada waris? Maknanya kita sayang anak kita, kita wasiat. Hak ni kebun getah ambil mung. Kebun durian ambil yang ni. Rumah ambil yang ni. Ini dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda dalam hadis rawahu Ahmad wa ashabus sunan, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Allah Ta'ala telah memberi setiap anak kita ni, penerima pusaka, sudah ada hak dia. Orang ni boleh 1/8, 1/6, 1/3, 1/4. Semua harta dia boleh ada juga. Maka Nabi kata fala wasiyata liwaris, tak boleh kita wasiat kepada waris. Ini anda tengok berlaku beberapa kes masalah. Anak dia ni, ayah dia pesan, mu ambil ni, mu ambil ni, mu ambil ni. Saya kata ginilah tuan-tuan, tak perlulah kita berpesan-pesan wasiat. Kalau nak hebah, waktu kita hidup nak bagi sungguh, bagi biar sama. Jangan bagi anak nombor 1, nombor 2 tak bagi, tak boleh. Jadi ayah, ibu, jangan tinggalkan anak-anak dalam keadaan tak puas hati dengan perbuatan kita. Ni ada ayah mak ni, dia tukar nama anak dia senyap-senyap. Anak duduk jauh tak tahu, anak duduk di rumah ni, dia pergi tukar nama tanah, tukar nama kereta. Bila ayah dia mati, esok adik-beradik mari nak tengok harta pusaka, bang, kakak, semua all nama saya. Kenapa awak buat macam tu? Kita boleh bayangkan kelahi adik-beradik ni nanti. Ataupun contohnya kita kata orang ni ada adik-beradik 5 orang anak, seorang laki-laki. Waktu nak bagi pusaka, gini abah pesan, kalau boleh bagi sama banyak lah, laki-laki perempuan. Sedangkan dalam Islam, harta pusaka ni laki-laki lizzakari. Ini Quran nas, lizzakari mislu hazzil unsayain. Bagi anak laki-laki 2 bahagian. Kita nak runtuhkan hak syariat, kita nak ambil suka sama suka. Dia pun suka tu. Anak laki-laki tu pun terima. Terima sangat lah. Ada kakak awak attack. Tapi kalau tanya sungguh-sungguh, dalam hati domain dia mungkin tak suka. Sebab anak laki-laki ni banyak tanggungjawab. Dia nak kahwin, dia kena bagi mas kahwin. Sudah jadi suami, dia kena belanja, kena nafkah isteri dia, sudah dapat anak. Jadi kita kata ginilah tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini mengatakan la wasiyata liwaris, tak boleh wasiat kepada waris. Detail, pergi ke pejabat agama, tanya di sana undang-undang. Wallahu alam. Tapi saya nasihat atas nama pendakwah, berpegang dengan hadis ini, jangan wasiat kepada waris. Wallahu alam. Pada musim haji baru ni, di Masjid Namirah. Masjid Namirah tu Masjid Arafah. Orang panggil nama dia Masjid Namirah. Imam solat zuhur dengan asar jamak takdim. Kami di masjid ikut, boleh ikut ke? Kita ni mazhab Syafi'i. Kita kata kita mazhab Syafi'i. Tuan-tuan ingat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ni tak ikut hadis ke? Kan? Dia ikut hadis. Cuma penjelasan sajanya beginilah. Nabi SAW di Arafah, Nabi kita solat qasar dan jamak. Nabi kita solat qasar, zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat, jamak takdim di Arafah. Malam nanti selepas dia wukuf, dia pergi Muzdalifah, Nabi kita jamak takhir, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Waktu di Mina, Nabi kita tak jamak, dia qasar aja, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Bila kita pergi haji, ikutlah
apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Khuzu anni manasikakum. Ambillah amalan haji ke aku, kamu tu daripada aku. Nabi kita qasar, kita qasar. Jangan duk fikir banyaklah. Apa yang solat baru ni betul dah tu. Alhamdulillah. Ana sendiri secara peribadi, sewaktu di Arafah, sewaktu di Muzdalifah, saya akan bawa solat qasar dan jamak mengikut apa yang dibuat oleh Nabi berdasarkan hadis khuzu anni manasikakum. Cuma ulama beza di sini, qasar di sini kerana haji ke kerana musafir, panjang pula hikayat dia. Yang pentingnya sudah betul itu apa yang dibuat oleh imam. Saudara-saudari yang solat bersama imam hari itu betul, alhamdulillah. Kalau ada jemaah yang ikut rombongan saya pergi haji, kita juga sudah lakukan seperti itu sebab saya nak buat apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang ke-16, seorang ini berkelahi. Punca dianya orang baiki jalan. Baiki jalan buat tertudung dia punya batu tanda ni. Tanda apa ni? Tanda jalan. Batu sempadan. Sedangkan jalan tu diguna oleh semua orang. Jadi bila dia kelahi, dia pun kata dia marah. Dia kata, mu ni. Dia marah ke kawan dia tu yang tudung batu dia tu. Sah masuk neraka. Kita kata, Masya Allah. Backingnya dia. Kan? Backingnya dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak kata awak salah sebab tutup batu saya. Boleh. Korek balik. Apa peliknya? Lepas orang buat kita korek balik. Orang buat comel, awak pergi korek kerana batu awak. Ambil lah. Nak kata apa dia punya. Tapi jangan sekali-kali bersumpah, maki, neraka akan sah masuk neraka. Mana awak ni pemegang kunci neraka ke macam mana? Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada seorang ni kelahi. Dia ni nasihat orang tak dengar, dia pun nak marah. Bila nak marah dia kata apa? Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah Ta'ala tak akan ampun dosamu ni. Dia punya backingnya. Sampai begitu sekali. Maka Allah Ta'ala berfirman, Man dzalladhi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menyombong kata aku tak ampun pada orang ini? Siapa? Inni qad ghafartu lahu. Allah kata aku ampunkan dosa orang itu, wa ahbattu amalaka. Aku gugurkan pahala kamu sebab sombong dengan Allah. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jangan main. Senang-senang dia kata mu ni sah ahli neraka. Ya akhi. Kalau kita kata dia salah kerana batu tadi, dia tertudung batu tadi, korek balik. Kenapa nak bagi nak nerakakan orang? Jangan mudah-mudah. Kita ni senang sangat. Nak bagi neraka ke orang pun mudah. Nak bagi syurga orang pun mudah. Apa saja pemudah belaka. Yang dia betul, dia seorang yang betul, jangan. Baiklah kita pergi kepada ayat soalan 16. Tuan-tuan jangan larilah. Soalan kita ni ada 20 saja. Lepas pada itu kita break insya-Allah. Soalan saya, benarkah jika dalam majlis ilmu, contohnya kita dengar majlis tafsir ni bersama Abu Anas ni, sambil dengar tu saya zikir. Saya duduk zikir pagi lah. Ambil buku zikir pagi ni baca. Yalah, kalau kita nak habiskan zikir sambil kita dengar. Ada orang kata zikir saya tu sia-sia, tak ada pahala. Benarkah? Kita kata tak benar. Eloknya bila kita mengaji, kita fokus kepada ilmu yang kita belajar. Itu yang terbaik. Kalau kita zikir pun eloknya kita fokus pada zikir kita. Tapi kalau kita dengar dan kita zikir, nak habis zikir pagi, kita kata dua-dua. Cuma afdalnya satu-satu. Tapi boleh je dua-dua. Jangan keras sangat. Sebab mereka tak ada pahala nak zikirnya pula. Allahu Akbar. Backing sungguh dah. Ahli-ahli fatwa Facebook ni dia punya garang lain macam dia punya. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang pentingnya, baru ni orang tanya soalan, minum air depan Tok Syekh mengajar, kena maki. Kita kata ini pun backing tak tepat juga. Orang tu daga air, minum. Apa salah kita dengan minum air? Air kalau bulan Ramadan, dia minum tengah hari. Itu kita betul kita marah. Jangan ada backing dengan orang susah kita hidup. Soalan 17, adakah kita dianggap mengumpat dan menyebar fitnah jika kita beritahu kepada kawan tentang seorang pendakwah yang tidak betul?
supaya kawan kita tidak terpesong. Contohnya ada seorang ni duk ajar kepada orang doa yang pelik-pelik. Kalau nak lari daripada polis, baca waja'alna contohnya. Mari awal tahun pula, ini amalan dia. Siapa dia baca doa awal tahun ni tak mati tahun tu. Masya Allah, dia boleh deal dengan malaikat maut sekali. Ataupun duk ajar buku-buku tilik-tilik nasib macam kita Tajul Muluk tu. Boleh dah. Di sini kita kena ingat Imam Nawawi dalam kitab dia, tuan-tuan tengok dalam kitab Imam Nawawi panjang, dia sebut 6 perkara dalam kitab Riyadhus Salihin. Ada 6 sebab kita boleh sebut hal orang. 6 sebab. Kalau tuan-tuan nak panjang, tengok dalam video saya. 6 perkara kita boleh sebut hal orang. Ataupun kalau nak panggil mengumpat, jadi pelik sikit. Tapi tak usah kata mengumpat, tak sedap dia punya ayat. Kita kata 6 perkara ni kita boleh sebut hal orang. Pertama, al-tazallum. Orang yang kena zalim, boleh dia mengadu kepada polis bahawa dia kena unaya. Mengadu kepada hakim boleh. Yang kedua, isti'anah ala taghyiril munkar. Kita nak minta tolong orang supaya tinggalkan ubah kemungkaran. Contohnya kita beritahu ke pejabat agama. Tuan, ustaz, ada orang duk mengorak sini ni. Duk khaluat tu. Boleh kita report. Yang ketiga, istifta. Kita nak tanya fatwa. Macam tadi, fatwa. Ustaz, dosa ke saya, suami saya suruh vaksin, saya tak nak vaksin, kan? Boleh minta fatwa. Yang ketiga, yang keempat, tahzirul muslimin. Tahzirul muslimin, kita nak bagi peringatan kepada orang Islam supaya jangan terpengaruh dengan orang ni. Itu boleh. Macam ulama-ulama jarh wa ta'dil menyebut rawi ni kazab, maka hadis dia palsu. Betul? Ataupun bila orang mari tanya tentang orang nak menantu, orang mari nak pinang anak dia ni, kita confirm 100% budak ni pernah mengandung dan melahirkan anak zina. Ataupun dia ni pengedar dadah. Jadi boleh kita bisik-bisik. Kita kata, awak tahu ke dia ni? Tahu ke? Tahu. Kelapa dah ditebuk tupai. Nemu tahu? Sila kan ambil. Kalau tak tahu dah, ni anak dara ni 100% solid ni. Bikran. Tak ada fikir dah dia. Sudah beranak dah baru ni. Boleh kita maklumkan. Supaya orang tak tertipu. Sebab bagi dia pinang tu atas dasar anak dara. Ataupun orang yang mari pinang anak orang ni penagih dadah. Dia ni doktor ni. Doktor cocok sendiri di belakang dalam hutan. Kena maklumkan. Kalau kita tahu. Tapi jangan, kalau tak tahu jangan cakap. Di antara lagi dalam isu yang keempat ini, iza ra'a mutafaqihan, bila kita tengok seorang pelajar ni pergi belajar dengan al-mubtadi'. Mubtadi' ni orang yang buat benda-benda bid'ah ni, yang karut-karut ajaran dia, maka kita kena nasihat. Jangan pergi, dia tu ajaran sesat tu. Apa sesatnya? Dia kata nanti kamu belajar-belajar, dia kata tak payah solat dah, tak payah solat dah mayang. Pakai niatnya, sesat. Ataupun dia kata ustaz ni kita boleh belajar dengan dia, cuma hadis dia tu bawa banyak hadis palsu ya, cerita mimpi-mimpi karut ya. Ya boleh kita maklumkan sekadar itu saja, jangan lebih-lebih. Kita maklumkan sekadar supaya kawan kita ni berhati-hati dengan dia dalam perkara yang tertentu. Yang kelima, orang yang menzahirkan kefasikan dia, maka kita kena maklumkan dia ni jangan main ni, bahaya ni. Yang keenam, at-ta'rif. Orang ni kalau tak sebut gelaran ni orang tak kenal. Saya cari pak cik ni, pak cik mak. Dalam kampus saya ada 10 pak cik mak. Pak cik mak mana satu? Pak cik mak itulah yang dia panggil yang tak nampak sebelah mata tu. Dia, ini rumah dia. Ditakrif. Panjang tuan-tuan tengok dalam kuliah saja di bawah tajuk perkara-perkara yang dibenarkan mengumpat ataupun menyebut hal orang. Ada di sana. Ada garis panduan. Tapi kata orang ini sebagai makan bangkai, darurat, bukan satu benda asas. Kita suka-suka ya tahzir orang, tak boleh. Soalan yang ke-18, hadis menggalakkan tolong orang. Kan Nabi katakan siapa dia boleh bantu orang, menyukakan orang, membantu kelebihan, menyusahkan orang lapar kita bagi makan, lebih baik daripada Nabi kata, kalau aku berjalan bantu seorang Muslim, lebih baik daripada aku iktikaf di masjid. Dia kata soalan dia, hadis ni adakah
menyatakan bahawa kalau kita ada duit, kita dah pergi haji, dah pergi umrah, kita jangan pergi lagi haji. Kita ambil duit ni, kita beri bantu orang miskin. Kita kata hadis ni boleh kita campur dua. Kalau kita duit kita banyak, kita bantu orang miskin, kita bantu orang lapar, kita bantu anak yatim yang kehilangan bapa, bantu armala, ibu tunggal, bantu orang kena tsunami, kena banjir. Duit kita ada lagi, kita pergi umrah, tak salah. Jangan pula bila orang pergi umrah setiap tahun, kita duk pelekeh. Oh lah dia ni tiap tahun pergi. Baik ambil bagi aku, duit aku tak pernah pergi. Awak tak pernah pergi umrah, tak berdosa sebab awak tak ada kemampuan. Kenapa pula kita nak mengungkit suruh kita pergi? Ikut dia nak bagi itu duit dia. Cuma kita sebagai orang yang prihatin, kalau orang tak ada makan, jiran tak boleh makan, kita pergi umrah, berdosa. Kita pergi umrah, jiran tak pernah pergi umrah, tak berdosa. Sebab tak wajib bagi dia. Tapi bagi makan kepada orang itu wajib. Kena seimbang lah, seimbang. Jangan kritik sangat kat orang pergi umrah. Macam kita dengki dengan orang pula, susah. Kan? Tapi saya kata saya ni ambil dua jalan. Jalan yang tengah. Apa jalan tengah? Kita kata kalau kita ada kemampuan nak pergi umrah setiap tahun, dipersilakan. Tapi jangan bakhil. Wajib kita kena siasat. Orang keliling kelalang kita ni, jangan ada yang kelaparan, jangan ada yang angkat bendera. Orang angkat bendera, kita duduk tawaf Mekah. Lah. Soalan 19, soalan ni pelik sikit ni. Ada orang beri salam dengan panjang. Contohnya, Assalamualaikum. Bukan dengan izhar syafawi, tapi dengan mak wajib pula. Wajibkah kita jawab macam tu? Sudah. Contohnya orang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan lagu tu. Ni orang tak mengaji habis ni. Yang ada dalam Qurannya lain. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu. Allah kata sebut. Kalau orang beri salam pada kamu, kamu jawablah dia. Bahayyu bi ahsani min, lebih baik au rudduha, ataupun jawab sama je. Contohnya orang kata Assalamualaikum, kita kata Waalaikumsalam, itu sama. Ataupun ahsanu minha, kita kata Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang kata Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Baik, kalau ada orang salah lebih lagi dia kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu waridwanuhu wa khairatuhu. Macam mana kita nak jawab? Ulama kata kita jawab setakat ada sunnah ya. Nabi kata apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis setakat tu. Sebab itu je skill yang paling tinggi yang Nabi kita sebut. Orang lain-lain tu pusing-pusing, tak payah duduk layan lah. Cukup lah. Itu maksud dia. Bila orang bagi salam, apa dia? Kita jawab sama dengan dia ataupun ahsan, lebih baik. Maksud dia kata Assalamualaikum, kita kata Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Tapi kalau dia salam panjang-panjang, kita jawab setakat yang ada sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah belagu-lagu. Ni orang mari belagu, kita belagu juga. Jangan main duk belagu salam pula. Lah, kita kena faham lah comel-comel. Jangan duk main pelik-pelik kat atas dunia ni. Orang panggil banyak cerita sangat kita ni. Soalan yang ke-20, soalan 20 ni apa benda? Dia kata, ketika baca Quran, hati saya kadang-kadang ada lintasan yang tidak menyenangkan. Seolah-olah ada bisikan tak baik. Dia kata, mu ni riak, ujub, takabur. Kadang-kadang tayo giling-giling kepala. Masya Allah, kesian sahabat kita ni. Memanglah syaitan dia mari kacau. Bila kita buat baik, dia kata mu ni sebenarnya bukannya ikhlas tu, riak tu. Tak payah baca lah. Ini permainan syaitan. Maka kata di para ulama, tarkul amal li ajlin nasi riak. Tarkul amal makhafatan nasi riak. Kita kalau kita buat amalan kerana nak tunjuk pada orang, riak tu nama dia. Kalau kita buat amalan, tak buat amalan kerana takut orang kata baik, riak juga itu pun. Dua-dua tu riak. Maka kita kena belajar ilmu, jangan lawan. Jangan layan syaitan punya bisikan.
Habis kalau dia kata membaca Quran ni riak ni, kan? Nak tunjuk orang, kita kata auzubillah minasyaitanir, pergi mai jauh, aku nak ngaji Quran. Kita lagi banyak kita baca Quran. Tapi cuma gitulah. Jangan tunjuk-tunjuk kat Facebook. Hari ni orang mengaji Quran dengan tok guru di kampung tak standard. Kalau nak mengaji Quran live Facebook, tu hebat tu. Ini semua ni mainan syaitan. Kalau kita tersalah layan dia, memang rusak kita punya reputasi, keikhlasan. Tapi eloklah kita buat baik-baik. Jadi para pelajar, kita hari ni kita ambil setakat 20 soalan. Soalan yang lebih-lebih lagi tu, kalau ada masa saya jawab dengan tulisan. Kalau tak ada jawapan, sebenarnya banyak soalan yang datang ni, kita dah jawab dah. Ini tuan-tuan kena ingat, ini siri kita yang sudah 26 ni, siri ni. Dia kata, Ustaz, kita mana panjang-panjang mau cari. Jadi kita terima kasihlah kepada penulis indeks kepada soalan. Jadi soalan 20 ni, ada orang hantar mari nanti, dia tulis balik. Soalan 1, soalan 2. Jadi tuan-tuan tengok ya soalan ni. Soalan ni ada di dalam siri yang sekian. Dengarlah. Allahu Akbar. Nak ngaji ni kena belajar, kena rajin-rajin. Nak kompai aku belaka letih kita. Cuma kalau rajin-rajin lah tengok di dalam YouTube kita sudah ada playlist video pendek. Akademi kita dah bagi video pendek tentang zikir, video pendek tentang zakat, video pendek tentang haji, video tentang solat ada. Jadi kalau belik-belik kat sana jumpa soalan tu sebenarnya. Tapi dunia kita ni dunia panggil instan, nak semua benda nak segera belaka. Tak? Kalau nak makan mi segera, nak makan tu mi segera, nak makan kopi segera, piek koyak dia punya supik boleh minum. Apa boleh buat? Sekarang ni pula ada pula jenis dia panggil dapur periuk segera ni. Lagi berat. Ambil makanan campur dalam tu, pakai boleh makan selalu. Saya kata nanti kita beli alat robot suap nasi kali dalam mulut bagi segera belaka dan. Jadi kita jangan duk main segera-segera lah. Belajar ilmu ni kena belajar. Saya pun minta maaf lah banyak-banyak kepada tuan-tuan yang hantar seorang-seorang, dia tomok, dia hantar 5-6 soalan untuk dia seorang. Saya peruntukkan soalan ni 20 saja. Kalau ada kadang-kadang naik 30 lah. Tapi anda rasa 20 ni elok sebab kita tak bekerja jawapan. Jadi tuan-tuan pun janganlah tomok hantar 5 soalan satu hari. Jadi kalau 5 soalan 3 orang dah 15. Habis orang lain yang berpuluh lagi soalan tak terjawab. Jadi anda minta maaf banyak-banyak. Saya jawab setakat mana yang saya mampu. Dia tak mampu lagi, minta maaf, boleh cari dalam YouTube kita dan jangan merajuk, jangan kecewa, jangan kecil hati, jangan tarik sokongan kepada majlis kita ni. Contohnya maksud saya begitu. Baiklah, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Buku semalam yang saya contoh semalam, buku Al-Manarul Munif kan. Alhamdulillah saya dah jumpa versi baru. Versi yang lama ni, versi yang ni sudah tidak dicetak lagi, tapi isi kandungan yang sama, bahkan ada lagi huraian, dia panggil tahqiq daripada Syekh Abdul Fattah Abu Qudah, seorang ulama hadis yang baru yang sudah meninggal. Jadi dalam versi baru. Versi baru tu harga dia RM35. Saya tak tahu post. Tuan-tuan tengok ya dalam link yang telah kita bagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam buku tersebut. Wallahu alam. Itu je yang saya mampu. Saya nak mengajar semua tak mampu, tapi saya boleh bagi rojokan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.